Hello korang, apa khabar? Di sini, selamat datang ke channel aku. So, hari ni cerita yang aku nak ceritakan pada korang kali ni, cerita ni adalah kesinambungan daripada video-video aku yang sebelum ni. Kalau korang tak tengok lagi, korang boleh tengok dekat video ni dengan video ni. Kiranya dia macam satu trilogi lah aku buat tentang school shooting yang berlaku dekat Amerika Syarikat. So, ini adalah video yang terakhir. Hari ini adalah satu school shooting yang berlaku dekat Littleton, dekat Colorado, Amerika Syarikat. Dan kejadian ni berlaku pada 20 April tahun 1959. So, kes ni dah lama lah. Jadi, kisahnya macam mana aku come across dekat kes ni. Macam selalulah biasa yang aku buat, aku saja je Google ataupun searching dekat YouTube. Tiba-tiba terkeluar satu video and aku pun tengoklah video tu. Video tu kalau tak silap aku adalah CCTV dekat satu sebuah sekolah ni, iaitu sekolah Columbine High School. And dekat video tu nampaklah ada dua orang budak lelaki, satu tinggi, satu rendah. And diorang macam sedang menembak lah dekat sekitar kawasan cafeteria. Jadi ada satu momen tu diorang cuba detonate, diorang cuba letupkan bom. And bila aku tengok video ni, aku rasa macam for real lah, ini dekat high school ke kan? So aku pun buatlah sedikit research cerita pasal Columbine ni. Pretty sure lah ramai YouTuber lain yang dah buat video pasal ni sebelum ni. Jadi ini my take on it. Ini daripada aku punya research lah, apa yang aku dah dapat. Jadi aku nak sampaikan ke korang, nak sharekan. Jadi kita mulakanlah cerita hari ni dengan bismillah. Kita yang cakap tadi, kes ni berlaku dekat Littleton, Colorado, dekat Columbine High School. Ianya berlaku dan orang yang buat school shooting ni adalah dua orang budak lelaki yang berusia ketika itu, tak silap aku, diorang satu tu 17, satu tu 18. Seorang tu nama dia Eric Harris, yang seorang lagi pula nama dia Dylan Klebold. So Eric dengan Dylan basically lah, diorang ni macam best friend lah, besties. Diorang dah kawan kira macam dah lama gak lah, macam adalah macam kenal 4-5 tahun. Memang best friend. Pergi mana-mana, buat apa-apa semua sama-sama. Kerja part time pun together. And daripada segi luarannya lah, kalau orang luar nampak budak diorang ni, diorang nampak macam, you know, macam budak normal teenagers, tak ada apa-apa yang perlu dirisaukan. Tapi hakikatnya di sebalik itu, sebenarnya budak-budak ni, diorang dah plan lama untuk menembak dekat sekolah diorang. Jadi preparation diorang tu dah ambil masa selama 2 tahun tau. Maksudnya daripada tahun 1997 sampailah tahun 1999. Along that time, diorang dah buat macam-macam benda lah untuk preparekan diri diorang untuk buat benda ni, shooting, school shooting. Dalam masa itu diorang dah belajar menembak. Diorang kerja part time, tapi niat diorang kerja part time tu bukanlah nak beli kereta ke nak beli apa. But in fact, diorang nak ada funding, ada dana untuk beli senjata api. Tapi diorang ni tak cukup umur lagi. Sebab dekat Amerika Syarikat, kalau you nak beli senjata api, you kena berumur sekurang-kurangnya 18 tahun lah ke atas. Jadi, diorang minta lah kawan baik diorang untuk belikan. So, dalam tempoh 2 tahun tu, diorang dah kumpulkan senjata api. Diorang dah buat target practice dekat hutan, which is nampak lah daripada diorang punya video, rakaman video yang diorang buat, yang diorang namakan sebagai The Basement Tapes. Sebenarnya diorang buat juga bom sendiri. Dan tujuan diorang nak menyaingi Oklahoma bombing yang berlaku dekat Amerika Syarikat 4 tahun sebelumnya. Dalam bombing tu, basically ada satu lelaki ni, dia buat bom tangan sendiri, and lepas tu dia letakkan dekat satu bangunan. And then bangunan tu semua runtuh. Ramailah yang mati, beratuslah yang mati. Dan orang yang buat tu telah pun ditangkap. Jadi budak-budak ni nampak kes tu dan diorang rasa macam, yo, nak buat benda yang sama lah juga. Like macam wow. Diorang juga cubalah macam buat adunan koktail bom diorang sendiri. Sebenarnya budak diorang ni, Eric dengan Dylan ni, dah banyak lah tanda-tanda tau yang menunjukkan diorang ni akan buat sesuatu yang jahat. Even kawan diorang yang bernama Brooke Brown dah nampak benda tu sebab dia selalu kena ugut dengan Eric. Nak bunuh lah, nak pukul lah, nak apalah. Of course lah, Brooke rasa macam tak sedar hati lah sebab dia bila dia cakap tu nampak macam dia betul-betul maksud kan. Jadi dia bagi tahu mak dia bagi tahu polis, tapi polis tak buat apa. And selain daripada tu, ada jugalah kes lain iaitu diorang ni cuma nak break in
satu van ni, sebab diorang macam nak curi satu macam electronic equipment yang ada kat situ. Masa diorang buat tu, diorang ditangkap sebab diorang first time offender, jadi diorang diberi probation lah. Dan lepas diorang kena probation tu, of course lah, diorang dilepaskan tidak lama kemudian, sebab social worker tu bila tengok diorang punya progress, everything nampak macam tak ada apa masalah, jadi diorang pun dilepaskan lah. Tapi apa yang social worker tu tak tahu ataupun pihak berkuasa tak tahu adalah salah satu daripada orang, budak orang ni, iaitu Eric. Dia dekat dalam dia punya ni apa macam report, nampaklah macam benda yang elok dia buat apa semua, dia macam dah menyesal apa benda kan. Tapi dalam private diary dia, which is dia ada tulis private diary dia, Dylan pun ada tulis dia punya juga, tapi nantilah aku bincangkan pasal Dylan. Tapi pasal Eric dulu, dekat dalam Eric punya journal lah kan, kiranya nampaklah macam ada, orang kata talam dua muka lah. Dekat luar macam ya dah bertaubat, ya dah insaf, tapi dekat dalam dia punya journal macam suka aku lah, aku nak curi ke apa ke, siapa suruh kau tinggal macam tu, aku curi lah, macam tu. Dia macam ada dua watak yang kita macam orang luar tak nampak lah. Yang Dylan tu pula, dia pun tulis journal juga, sebab tak tahulah macam diorang dah pakat tau nak tulis journal tu sama-sama kan. Dia punya journal pula nampak macam dia ni macam budak emo lah. Macam tulis benda yang you know, sendu-sendu ya, benda yang tak leleh macam tu kan. Dan aku macam bila baca tu kan, aku macam nampak macam ada dua kontras personality kat situ. Sebab Eric tu macam bila kau baca bunyi dia macam dia ni seorang yang violent in nature, tapi dia pandai pura depan kau, berpura-pura lah depan kau. Whereas si Dylan pula nampak macam dia ni depressed, takak sendu, takak sedih, takak leleh apa semua. Macam dia suka satu budak perempuan ni, tapi budak perempuan tak suka dia. And dia macam banyak mencurahkan perasaan dia lah dekat journal dia, which is macam kontras gila. Tapi for somewhat reason, dua-dua ni boleh agree untuk buat school shooting kat sekolah diorang. So sekarang ni aku dah cerita pada korang lah pada hari kejadian apa yang berlaku. So pada 20 April tu, Eric dengan Dylan macam biasalah tak masuk kelas. Tapi benda tu buatkan kawan dia suspect something tau. Sebab kawan dia yang nama Brooke Brown tu, dia baik jugalah dengan Eric dengan Dylan, tapi tak adalah baik macam mana, macam baik okey macam tu je lah kan. Dia nampak Eric dengan Dylan datang sekolah macam waktu orang nak rehat gitu. So nampak daripada jauh datang dengan duffel bag, datang dengan pakai trench coat. Again, diorang punya baju memang aku pun yelah, mungkin senang pun nak surutkan senjata kan, pakailah trench coat. So diorang pakai trench coat and bawa duffel bag pergi menuju ke sekolah. So yang Brooke tu dia pelik sebab dia tahu Dylan ni macam tak heran sangat pasal study tau, tapi dia tahu Eric ni macam top student. Tapi pada hari tu diorang ada macam pop quiz, tapi Eric tak datang. And then alih-alih datang masa waktu period yang ke-5, ke-4 macam tu. So si Brooke ni macam pelik lah. Bukan kau macam, kau tak risau ke grade kau? Macam tu lah dia tanya si Eric tu. And then Eric tu macam, it doesn't matter anymore, tak penting pun dah. And Brooke lagi lah pelik kan, sebab dia tahu Eric bukan budak yang macam ni. Lepas tu si Brooke ni bising lagi lah, kenapa tak datang. And lalas si Eric malah nak cakap banyak. Dia cakap, you know what, you should go. I like you now Brooke, you should go. Like aku suka kau sekarang, kau patut pergi. Macam tu. Brooke ni of course pelik, tapi dia pun macam whatever lah korang ni, malah nak layan. Dia pun belah balik rumah, sebab rumah si Brooke ni dekat dengan sekolah, jadi dia boleh macam jalan kaki lah gitu. So dia pun balik rumah. Sekarang ni waktu lunch tau dekat cafeteria kat Columbine High School tu. Diorang ni pandai tau budak orang ni. Diorang nak tembak orang, tapi dalam masa sama diorang nak benda tu macam fun. So apa yang diorang buat adalah diorang letakkan duffel bag tu yang berisi bom tangan buatan diorang sendiri dekat cafeteria dulu. Letak kat situ. And then diorang punya plan adalah nanti bila bom dekat kafe tu meletup, budak-budak pun keluar kan. Jadi diorang akan mula tembak bam 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 bam. And of course lah, kalau bom tu meletup dengan lebih kuat, of course diorang dah sama level lah dengan Oklahoma bombing tu kan. Diorang nak macam tu, reaksi macam tu. Tetapi tak berapa nak menjadi. Even after waktu yang telah ditetapkan yang patutnya bom tu meletup, bom tu tak meletup juga. So budak dua orang ni pun dah panas hati. Itu yang diorang start pergi tu. Diorang nak pergi kat cafe tau, sebab diorang nak tengok kenapa bom tu tak meletup. Jadi dah on the way tu, sesiapa je yang ada dekat diorang punya jalan yang nak tak bernasib baik tu ditembak lah. Ada yang kena, ada yang sempat lari, tapi banyak sasaran dia yang terlepas lah
which thank god lah, kalau tak lagi ramai lagi yang mati kan. Dah sampai dekat kafe, of course lah, CCTV aku nampak tu dekat dalam video tu, diorang mula tembak duffel bag tau. Sebab diorang nak meletup benda tu, so diorang tembak daripada jauh. Tapi letusannya macam tak berapa nak best lah, macam tak besar pun, just macam tu. And lepas dah tembak 2-3 orang, ya semua lari kan. Tak puas hati, tu yang pergi dekat perpustakaan pula, library. Kat library ni lah macam sedih sikit sebab budak-budak tu nak lari mana weh. Tapi dia punya librarian ke cikgu macam tu lah, sempat lah call 911. Bunyi memang cemas gila. Adalah dengar daripada background bunyi Eric menjerit-jerit macam tu. Berjaya lah tembak beberapa orang dalam tu and diorang sempat lagi, yang jahatnya budak diorang ni, diorang sempat lagi mempermainkan, gelak-gelakkan mangsa yang ada kat dalam perpustakaan tu. Keluarkan kata-kata kesat, and then lepas tu banyaklah benda-benda yang memang jahat betul lah. And then lepas bunuh tu, by this time 45 minit dah pun berlalu. Tak tahu kenapa lepas 45 minit menembak tu, agaknya diorang ni macam dah bosan kot. Diorang decide untuk committed suicide, bunuh diri dalam library. Masing-masing basically macam look at each other. Dan lepas tu diorang cakap in a count of 1, 2, 3 kita akan tembak diri kita. Si Eric tu tembak diri dia dekat sini, and then lepas tu si Dylan pula tembak diri dia dekat sini. So macam diorang jatuh dekat sebelah-sebelah je lah. Dan korang jangan fikir lain pula, diorang ni bukannya couple ke apa benda tau. Diorang ni memang best friend yang committed crime together. Itu je. So sekarang ni budak 2 ekor ni dah mati dekat library tu. Tapi malangnya pihak polis tak tahu. Masing-masing semua tak tahu apa yang jadi. Ada yang cuba masuk tapi diorang macam takut sebab ada bom kan kat dalam sekolah tu. Jadi diorang macam takut nak masuk awal-awal. So sekarang ni 3 jam dah berlalu. Diorang tak tahu yang shooter 2 ekor ni dah mati. Lepas 3 jam tu barulah diorang mula masuk dekat sekolah, and then lepas tu diorang kumpulkan lah mangsa-mangsa. Ada yang masih cedera parah, ada yang dah meninggal. And malangnya ada satu mangsa tu guru tau, guru lelaki. Guru diorang ni macam patutnya boleh diselamatkan kalau ada pihak paramedic daripada awal datang kan, boleh diselamatkan. Tapi sebabkan lambat sangat bantuan tu, maka dia pun meninggal dunia lah. Jadi total mangsa Eric dengan Dylan ni adalah 13 orang. Sekarang ni aku nak cerita kat korang lah apa yang berlaku selepas kes tembak-menembak ni berlaku. Of course parents memang marah gila sebab diorang macam tak percaya yang kes macam tu boleh jadi dekat tempat yang macam tu. Sebab Colorado, Littleton, Colorado ni tempat dia macam kecil je, and then community dia close, and then tiba-tiba benda macam ni jadi. So diorang macam tak percaya. Lepas tu kes ni berlaku, of course lah parents Eric dengan parents Dylan ni kena saman lah daripada mak bapak keluarga mangsa. So diorang kena saman sampai ke tahap diorang terpaksa jual rumah diorang. And then lepas tu hasil jualan tu kiranya macam dibagi kat mangsa lah, compensation kan. And sekarang ni aku nak cerita kat korang lah, sebab masa aku tengok dokumentari tu aku pun macam marah jugalah sebab diorang tak dapat balasan sebab diorang dah dengan pengecutnya decide untuk bunuh diri. So kiranya macam tak dapat nak sabitkan kesalahan, tak boleh nak hukum diorang ni walaupun dah bunuh nak dekat sedozen orang. And ada company yang buat game based on this event tau. And ini lagi teruk sebenarnya. Ada juga kes di mana ada segelintir yang memuja-muja budak 2 orang ni. Sampai sekarang dekat Amerika Syarikat, kes tembak-menembak ni still going on tau. And unfortunately banyak gila yang petik nama Columbine as diorang punya sumber inspirasi diorang. Itu macam kira macam legacy lah Columbine yang tak berapa nak elok lah. So itulah dia sedikit sebanyak pasal school shooting yang berlaku dekat Columbine High School pada tahun 1959. Itulah dia cerita untuk hari ni. Sorry kalau banyak sangat, tapi memang cerita pasal Columbine ni memang banyak. Harap korang dapat belajar lah something daripada cerita aku hari ni. So sebelum aku mengundurkan diri, aku just nak cakap korang lah, kalau korang rasa best video ni, sila berikan like, ataupun better yet tinggalkan komen kat aku kat bawah tu, and even better dijemputlah untuk subscribe. So itu je lah cerita untuk hari ni. Terima kasih sebab dah menonton sampai habis. I guess I see you soon on my next one. Bye now.